Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للنبي الكريم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وبعد، وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Sadaqallahul Azim. Surah An-Nisa pada ayat yang ke-100. Yang semati Tuan Imam, Tuan Bilal dan sah-sah kepimpinan dan pentadbiran Surah Nurul Ikhlas. Tidak lupa juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada pagi ini. Kita dapat bertemu dalam solat kuliah subuh. Setelah selesai solat berjamaah subuh berjamaah, kemudian kita susuli dengan kuliah subuh. Dan mudah-mudahan pertemuan pada pagi ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang kepada kita sekalian. Bahkan menjadikan asbab di tahun baru 1445 ini dikurniakan keberkatan kepada kita sekalian sepanjang tahunnya, serta diberikan keampunan Allah sepanjang tahunnya insya-Allah, dan diberikan keredaan dan rahmatnya yang berterusan hingga ke syurganya nanti insya-Allah. Apa khabar semua, sihat? Mudah-mudahan semuanya dalam jagaan Allah SWT insya-Allah. Di dalam satu ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sebut, wa may yuhajir fi sabilillah, sesiapa yang berhijrah menuju kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berhijrah ni, hijrah sekarang ni tidak ada dah hijrah daripada Malaysia nak pergi ke Mekah, tak ada dah. Dan hijrah daripada sekarang ni tak ada dah hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, tak ada dah. Cuma yang ada hijrah sekarang iaitu hijrah meninggalkan segala perkara yang ditegah Allah kepada ketaatan kepadanya. Itu yang perlu kita hijrahkan ke dalam kehidupan kita. Bila Nabi SAW menyebut hijrah itu ialah hijrah untuk kamu meninggalkan segala benda yang ditegah Allah, maka rentetan daripada ayat yang kita bacakan tadi, kata Allah, sesiapa yang berhijrah menuju kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, itu maksud dalam tafsirannya. Menuju kepada Allah di dalam ketaatannya dan ketaatan kepada Nabi SAW. Maka Allah sebut yajid fil ardi muraman katsiran wasa'ah. Kami akan bukakan pintu-pintu keluasan nikmat kami kepadanya. Tuan-tuan, daripada kita ni tak pernah dekat dengan Allah, daripada kita ni tak pernah nak mendekatkan diri kepada Allah, tiba-tiba 1445 ni hari ni kita cuba nak mendekatkan diri kepada Allah, dan kita dah plan dah, kita dah berazam tak nak buat dah benda-benda yang kita buat di sepanjang 1444 Hijrah ni kita. Jadi dalam keadaan tersebut ada keinsafan di dalam diri. Hari demi hari kita bertambah-tambah
ketakwaan dan keimanan kepada Allah, perjalanan demi perjalanan menuju kepada Allah dan Rasulnya. Allah kata, yajid fil ardi, aku akan jadikan bumi ni untuk hang mugharaman katsiran wasa'ah, segala-gala keperluan hang, segala nikmat-nikmat kepada hang, aku akan luaskan kepada hang. Bahasa kasar dah macam tu, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Bahkan disambung satu ayat yang lain, ayat yang seterusnya yang disambung dalam ayat yang sama, Allah kata sesiapa yang keluar daripada rumah dia, muhajiran ilallah, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih, dia keluar daripada rumahnya semata-mata keluar daripada rumahnya itu untuk nak berhijrah kepada Allah dan Rasulullah. Summa yudrikhul maut, jika ditakdirkan dia meninggal dunia. Ni tuan-tuan, jika ditakdirkan dia meninggal dunia di dalam perjalanannya nak menuju kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka kami akan tulis segala kebaikannya itu di dalam buku catatan kami sebagai orang yang berkebaikan. Bahkan kata Allah SWT di hujung ayat tersebut, wa kanallahu ghafurur rahima, maka Allah lah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Ini tuan-tuan, ini satu ayat yang menjadi motivasi kita. Ayat yang memotivasikan kehidupan kita supaya hidup dalam keadaan penuh penghijrahan kepada Allah dan Rasulullah. Tuan-tuan, kita nak buat baik ni jangan tunggu kita di tahun hadapan, jangan. Nak buat baik ni tuan-tuan jangan tunggu minggu depan, nak buat baik ni jangan tunggu besok, nak buat baik ni mesti immediately, mesti secara segera tuan-tuan. Dia tak boleh tangguh, bahkan mesti dalam keadaan segera mungkin untuk kita nak buat kebaikan ni. Nak bertaubat kepada Allah pun mesti dalam keadaan segera, dan tak boleh kita nak tangguh-tangguh, bimbang, takut kita tangguh itu, tangguh yang membawa dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehidupan kita. Sebab itu Allah SWT berpesan dalam banyak-banyak ayat Al-Quran. Allah sebut, wasari'u ila maghfirah, serulah, bersegeralah kamu untuk meminta keampunan. Fastabiqul khairat, bersegeralah kamu nak buat kebaikan. Itu semua ayat suruh kita bersegera di dalam melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, itu mukadimah pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung pengajian kitab kita. Masih lagi berbicara berkenaan dengan Dajjal, tuan-tuan. Kita sebut berkenaan dengan Dajjal. Sebulan lepas, 2 bulan lepas, tuan. Sebulan lepas, duduk di Tanah Suci, tuan. 2 bulan lepas kita berbicara berkenaan dengan fitnah Dajjal, cuma tak habis lagi. Cuma yang kita tahu, Dajjal ni bila turun ke bumi Allah nanti, Nabi bagi pesan awal-awal kat kita. Nabi kata, bila nak mai Dajjal nanti, buatlah persiapan, baca di awal 10 ayat di dalam surah Al-Kahfi. Itu disebut oleh baginda Nabi SAW. Nabi suruh kita buat benteng. Kemudian kita baca lagi pada 2 bulan lepas, keadaan turunnya Dajjal tu, kadang-kadang dia mai, Dajjal ni turun selama 40 hari. Cuma di antara 40 hari itu, satu hari itu kadang-kadang dia rasa macam setahun lamanya. Kadang-kadang satu hari itu dia rasa macam 1 bulan lamanya. Kadang-kadang satu hari itu dia mai, dia rasa macam 1 minggu rasanya. Kadang-kadang dia mai satu hari itu bersamaan seperti mana satu hari yang kita alami seperti mana sedia kala. Itu suasana kedatangan Dajjal yang dia turun ke bumi Allah ni. Sebab apa dia turun, Ustaz? Memang kena turun. Sebab dah Allah SWT sebut supaya perjalanan dunia ni memang macam tu keadaan dia. Tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kemudian kita pernah sebut keadaan Dajjal ni turun. Dia turun ni, dia boleh buat apa saja di bumi ni dengan pertolongan Allah, bertepatan dengan pertolongan Allah, bukan kuasa dia. Bukan power tu mai daripada dia, tak. Cuma Allah lah yang setuju untuk diberikan kekuasaan kepadanya, yang kuasanya itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kuasa dia, tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat yang tu. Nanti kalau dia main, tuan-tuan,
Tuan-tuan jangan rasa dia tak mai ke Seri Kembangan, tuan. Kita tak mai kot, dia pergi negara Arab je kot. Tak sampai kot kat sini. Kita rasa macam tu. Mai tak mai nanti tuan-tuan, kalau dia mai, persiapan kita dan keyakinan kita itu mesti kukuh seperti mana yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia boleh buat satu benda dan dia boleh menipu manusia yang berada di sekelilingnya. Dia mai ni tuan-tuan, dia takkan boleh bunuh orang. Kena ingat tu. Dia tak boleh bunuh kita. Dia hanya boleh mematahkan hujah kita dan dia hanya boleh menyihirkan kita. Bagi orang yang rapuh imannya, bagi orang yang rapuh ketakwaannya, bagi orang yang tidak ada benteng di dalam pengamalannya, maka dia akan termakan dengan dakyah-dakyah yang dibawa oleh si Dajjal ni tuan-tuan. Jadi dia boleh buat. Dan dia tanya kepada kita, kalau kita hidup dalam keadaan kesempitan, dia mai tanya kita, apa masalah? Kita pun kata aku ada masalah ni, barang makan tinggi mahal ni, ada masalah sikit ni, kemudian aku nak makan tak ada beras ni, kemudian aku nak minum tak ada air ni, air kering kontang ni. Dia kata apa? Hang nak tak aku bagi air kat hang? Tetapi hang kena yakin, akulah Tuhan hang. Dia jual macam tu ya tuan-tuan kat kita. Kita lapak ni tuan-tuan, kita dahaga ni, agak-agak termakan tuan-tuan. Kalau rapuh iman, kita akan termakan tuan-tuan. Semata-mata nak kenyang ni tuan-tuan, semua boleh jadi tuan-tuan. Tuan-tuan pergi mana-mana pun tuan-tuan. Tuan-tuan pergi mana-mana, tuan-tuan pergi duduk ke mana-mana. Cerita di Mekah tuan. Bawa balik Mekah ni, cerita Mekah seronok tuan. Tuan-tuan yang dah pergi Mekah ni, tuan-tuan dengar tuan-tuan. Tuan-tuan dia kisah sekalian, waktu di Mekah dulu, saya selalu buat setiap minggu, setiap hari Khamis malam Jumaat, saya selalu buat pemberian makanan kepada orang-orang yang fisabilillah di sana. Saya kutip duit jemaah-jemaah daripada masjid rumah saya. Lepas transfer ke saya beli makanan. Saya kata hari ini kita target 300 pack. 300 pack, lepas hantar duit. 300 pack hantar. Hantar duit 300 pack, kita beli 300 pack. 300 pack tu tuan-tuan, kita bagi kepada orang yang duk tunggu makan ni. Duk tunggu makan. Siapa yang jenis duk tunggu makan di sana tuan-tuan? Jenis orang-orang yang kulit hitam ni ramai tuan. Kulit hitam ramai tuan. Dia pergi satu tempat ni tuan-tuan, tempat dia turun daripada Swiss Hotel tuan-tuan, pergi ke belakang sikit dekat parking bas, parking kereta ni, ada satu medan parking ni tuan-tuan, pergi duduk kat situ. Kita duduk edak makan ni tuan-tuan, berebut makan ni tuan-tuan. Kebuluran. Tunggulah, duk berdoa ni tuan-tuan, duk berdoa ni supaya orang mai hantar makan. Berdoa supaya orang mai hantar makan. Bukan doa apa ni tuan-tuan. Doa supaya orang mai hantar makan. Tapi hantar makan 300 pack. Dia beratok ni tuan-tuan. Dia dapat. Kemudian dia pusing belakang. Dia beratok lagi. Saya kata, ya ablah, limaza anta marratain fi hadha saf. Sebab apa hang beratok 2 kali? Dia kata, aku lapar sungguh ni. Dia kata, aku nak makan aku seorang. Sekali aku makan lagi, aku panggil anak aku sekali mai makan dengan aku ni. Oh, okey, fine. Kita tak apa, ambil dua. Kita yang duk bagi tu okey. Yang tolong assistant kita ni Arab Mesir. Dia marah kat kawan ni. Saya kata, hang jangan marah dia lapar. Dia kata, tak boleh, kena adil. Seorang satu. Dia marah kat kita pula tuan. Dia kata, hang jangan marah aku yang sponsor ni makanan ni. Okey. Dia pun tak berani nak marah kita dah tuan. Tuan-tuan dia kisah sekalian. Ramai orang lapar tuan. Bila lapar ni tuan-tuan, macam-macam keadaan dia boleh buat di sana tuan. Dia boleh buat di sana, dia boleh rampas, dia boleh ragut makanan. Sampai satu ketika tuan-tuan, saya duk tolak makanan ni tuan-tuan, dia rampas terus, dia buat berlari. Memang lapar sungguh. Kalau kita nak pandang daripada hukum, takut-takut dia ni makan benda haram. Tak, kita kata apa, tak apalah, ambil lah, tak apalah, halal lah. Halal lah, ambil lah makanan ni. Jadi maknanya, waktu tu pun ada orang lapar. Sekarang pun ada orang lapar. Kita yang duduk dalam majlis ilmu ni pun lapar tuan. Lapar tuan. Pagi-pagi ni lapar. Tuan-tuan dia kata sekalian, bila dalam keadaan lapar, bila turunnya Dajjal ni tuan-tuan, dia akan mai bawa satu benda dan satu misi untuk memberi makan dan memberi segala apa hajat yang dituruti oleh manusia yang ketika itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata sambungan daripada kitab ni setelah kita sebut
dia boleh bagi apa saja yang diminta oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk dia boleh menjumpai kita dengan orang yang kita sayangi yang telah lama meninggal dunia. Dia boleh bawa mai. Nampak tuan-tuan, hebat tak? Takkan tak kata dia Tuhan, tuan-tuan. Mesti Tuhan ni kalau macam ni. Sebab boleh hidupkan dan boleh mematikan. Mesti dia ni Tuhan. Bagi orang yang rapuh, dia akan kata Dajjal ni adalah Tuhan, tuan-tuan. Bagi kita yang rajin membaca surah Al-Kahfi dan rajin beribadah dan rajin kuat iman ni, mudah-mudahan Allah menjadi benteng kepada kita supaya tidak termakan dengan dakwah Dajjal yang akan memutarbalikkan segala perkataannya di dunia nanti, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Kemudian kita sambung bacaan kita ni. Masalah Dajjal menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, iaitu manakala sudah ditinggalkannya orang yang tak mau menurutnya, ia pun pergi pula kepada kaum yang lain, sebagaimana di dalam hadisnya yang disebutnya begini: summa ya'til qaum fayad'uhum fayastajibuna lahu wa yusaddiqunah fayamuru as-sama' an tatmiru fatamtir wa ya'muru al-arda an tambita fatambit fataruhu alaihim sarihatuhum ka'atuli ma kanas zura wa amaddihi khawasir wa addirhi duru'an. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, kemudian daripada sudah semua harta orang yang tak mau turut Dajjal itu habis mengikut Dajjal, ia pun pergi pada kaum lain pula. Ni tuan-tuan, kita kalau tak mau dengar cakap dia pergi ke geng lain pula, tuan-tuan. Dia pergi ke tempat lain, dia pergi ke orang lain, dia pergi ke bangsa lain, dia pergi ke negeri lain. Sebab ada satu negeri ni tak mau ikut dia. Lalu dia tinggalkan orang satu negeri tersebut, berlalu begitu saja. Lalu diserunya kepada kelompok yang lain mereka itu dengan katanya, hai sekalian kamu, hendaklah turut aku Tuhan sekalian kamu, supaya tidak aku seksa sekalian kamu, bahkan aku memberi balas akan kamu dengan nikmat. Maka sekalian orang dalam kaum itu pun memperkenan akan serunya dan percaya sekalian mereka itu akan percakapannya dan turut mereka itu apa suruhnya. Bila dilihat oleh Dajjal itu akan orang-orang kaum itu menurutinya dan mendengarkan apa suruhnya, ia pun lalu menyuruh langit bahawa menurun ia akan hujan. Diserunya, hai langit, jangan kamu derhaka kepada aku, turun olehmu akan hujan. Maka langit pun menurun ia akan hujan. Dan disuruhnya bumi pula bahawa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka bumi pun menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan sehabis-habis suburnya. Ni tuan-tuan. Sebelum Dajjal turun, bumi ni kemarau panjang. Hujan tak turun-turun. Bila hujan tak turun-turun, jadi kemarau panjang, jadi kering kontang habis, tumbuh-tumbuhan tak tumbuh. Turun Dajjal, Dajjal seru, maka turun semua hujan-hujan tersebut, tumbuh-tumbuhan pun menjadi subur di atas suruhnya Dajjal dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat macam tu. Dengan izin Allah, maka jadilah apa yang Dajjal minta itu diberikan oleh Allah kepada Dajjal. Tapi bukan kuasa dia, dengan izin Allah. Dan waktu tu dia seru di khalayak ramai, semua pakat tengok, semua pakat dengar apa yang disuruh oleh Dajjal ni. Cuma Allah SWT kata di dalam hadis ni, kalau tuan-tuan baca di awal hadis ni, dia kata, maka bertepatan dengan kehendak Allah. Dia sebut macam tu. Bertepatan dengan kehendak Allah, maka turunlah hujan tersebut dan suburlah tanah tersebut dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga apabila pulang sebelah petang, disebut, maka langit pun turun hujan dan disuruhnya bumi pula menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka bumi pun menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan sehabis-habis suburnya. Hingga apabila pulang sebelah petang, segala hidup-hidupan daripada biri-biri dan lembu-lembu dan unta-untanya jadi gemuk, tembun dengan lekasnya seperti lebih panjang daripada barang yang telah disuruh ada pada punggul unta-unta, kerana unta-unta itu apabila bertambah gemuknya, bertambah tinggi bonggol belakangnya. Ni tuan-tuan. Jadi maknanya binatang-binatang pun mendapat manfaat atas apa yang dijadikan Allah dengan izin Allah di atas apa yang berlaku yang dibuat oleh Dajjal tersebut. Dan pula lebih panjang pinggang binatang-binatang itu daripada yang telah sudah. Dengan kerana cukup kenyang,
makannya dan lebih banyak susunya dalamnya tersebut, maka telah jadilah manusia yang mengambil manfaat daripadanya. Dengan kerana itu menjadikan sekalian orang menurutnya bertambah-tambah percaya, tetapi sebesar-besar celaka ke atas yang menurutnya, iaitu menjadi kafir. Wal'iyazubillah. Siapa turut dia, kafir serta-merta. Dia tuan. Senang tak nak kafirkan orang? Senang. Waktu tu kita boleh tengok orang nak jadi kafir ni tuan-tuan, cukup mudah zaman tu tuan-tuan. Senang saja dibeli oleh Dajjal ni tuan-tuan. Tak payah tunjuk apa-apa, tunjuk kemewahan je, habis. Tunjuk harta, tunjuk segala kemahuan, tunjuk segala nikmat, bagi segala keperluan, bagi segala apa yang dia nak, bagi. Bila bagi ni tuan-tuan, mereka semua pakat tunduk kepada Dajjal, maka semua jadi kafir habis. Satu puak, habis jadi kafir. Susah tak? Senang tuan-tuan. Jadi maknanya, benda yang selalu diingini oleh manusia, yang diciptakan oleh manusia, apabila kita nak selewengkan manusia ni dengan keperluan-keperluan dunia ni, mudah nak dibeli oleh manusia dan mudah nak dinikmati oleh manusia, maka manusia akan sesat dengan apa yang dinikmatinya, yang dibuat oleh Dajjal ni. Kemudian, masalah Dajjal menyuruh bumi, menyuruh keluarkan emas, perak. Ni tuan-tuan, keluar emas, perak pula tuan-tuan. Agak-agak seronok lah tuan-tuan. Seronok tuan-tuan. Seronok. Ni cerita ni tuan-tuan, cerita Nabi cerita 1400 tahun dulu ni tuan, Nabi cerita ni. Agak-agak nak jadi tak tuan-tuan? Jadi, pasti jadi. Benda ni agak-agak jadi tak? Mesti jadi. Jadi bila? Wallahu ta'ala alam. Kalau kita sempat hidup, kita masih bernyawa, kita masih hidup di dunia, kita boleh tengok benda-benda ni akan berlaku di hadapan mata kita. Tapi kalau kita dah tak hidup, kita dah meninggal dunia, anak cucu kita akan mengalami benda-benda macam ni yang mereka akan melihat. Bimbang kalau mereka tidak ada ilmu, mereka tidak dibekalkan dengan keimanan, mereka tidak dibekalkan dengan amalan-amalan yang boleh menjadi benteng, mereka akan terbabas menjadi kafir di kalangan orang-orang yang kafir tuan-tuan. Pak Muslim, mak beriman, ayah beriman, anak kita rupa-rupanya kafir setelah kita meninggal dunia nanti tuan-tuan. Wa na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan ini kasih sekalian. Maka Dajjal menyuruh bumi, menyuruh keluarkan emas dan peraknya. Adalah ini satu perkara lagi diberi Allah kepada Dajjal itu akan jadi pengujian ke atas manusia seperti yang diceritakan oleh Nabi kita. Nabi SAW kata, "Summa ya'ti al-kharibah fayaqulu laha akhriji kunuzaki fayansarafi minha fayatba'uhu kaya'asi bil nahli." Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian daripada telah menurut orang akan dia dan menurutkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka berjalan jua lagi ia menjajah bumi, tiada satu kaum melainkan dimasuknya. Maksudnya apa? Semua kaum dia jumpa. Apa maksud semua kaum dia jumpa? Semua pelosok bumi dia pergi tuan. Kecuali Makkah dan Madinah Al-Munawwarah, dia tak boleh masuk tuan. Makkah, Madinah dia tak boleh masuk. Sebab dikawal selia oleh para malaikat yang berada di border-border Madinah dan Makkah Al-Mukarramah ni, di dalam jagaan Allah dan di dalam peliharaan Allah. Mana ustaz tahu kata macam tu ustaz? Quran kata. Nabi pun pernah sebut. Nabi kata, "Wa man dakhalahu kana amina." Siapa yang berada dalam Masjidil Haram, yang berada di Makkah dan Al-Madinah Al-Munawwarah, Haramain itu sendiri tuan-tuan, maka dia aman tuan-tuan. Aman daripada segala fitnah. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Ini yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Di dalam itu datang ia menempuhi rumah-rumah yang runtuh dan tinggal orang-orang, maka ia pun menyuruh bumi itu, katanya, "Hai bumi, tempat rumah yang runtuh, keluarkan olehmu akan perbendaharaan kamu daripada emas dan perak. Di dalam itu ia berjalan juga dengan segala orang yang ikutnya, maka di dalam berpaling ia daripada tempat-tempat rumah-rumah runtuh itu dan telah disuruhnya, lalu keluar emas dan peraknya menurut akan dia sebagai kawan lebih banyaknya." Itulah beberapa perkara yang diberi Allah pada Dajjal. Itu diberinya
berlaku apa katanya dan apa kehendaknya di dalam sedikit hari seperti segala yang berlaku itu, tetapi makin lama makin tidak berlaku lagi apa kehendaknya pula, akhirnya mati kena bunuh ia dalam keadaan mati dia. Ini tuan-tuan. Dia ni mula-mula ya, waktu dia turun tu dia cakap semua jadi. Dekat-dekat dia punya dah nak ending expired date dia berada di bumi ni tuan-tuan, dia cakap makin lama makin tak menjadi dah tuan-tuan. Dia dah habis. Dia dah habis ubat. Dia dah habis power dia dah tuan-tuan. Dia cakap makin lama makin tak jadi, makin lama makin tak jadi, makin lama makin minta makin tak mai. Jadi dia pun dah berkurangan keadaan tersebut, maka Dajjal ni akan dibunuh. Dia dibunuh oleh siapa? Mari kita tengok. Kita kena baca hadis bahawa betul apa yang Nabi cakap ni tuan-tuan. Masalah Dajjal membunuh orang muda kemudian dihidupkan semula. Adalah Dajjal itu dikatakan di atas tadi tiada berhenti ia menyuruh orang, menurutnya masuk ia ke satu kaum kepada satu kaum dan pergi ia dari satu negeri kepada satu negeri. Tersebut di dalam Bukhari. Bukhari ni apa? Hadis Imam Al-Bukhari. Maknanya hadis sahih yang diceritakan oleh Imam Al-Bukhari. Di dalam itu sampai ia hampir dengan negeri dengan Madinah Al-Munawwarah dan terus hendak masuknya. Dia duk pi maraton cerok ni semua tempat ni tuan-tuan dia pi, cuma dia nak sampai ke border Madinah Al-Munawwarah. Nak masuk ke Madinah Al-Munawwarah dan nak terus masuk ke dalamnya. Tiba-tiba didapatinya beberapa malaikat menunggu pintu dengan bercakap, dengan bercabutan pedangnya, maka sudahlah ia takut masuknya. Malaikat duk tunggu dengan pedang tuan-tuan. Nak kata apa? Pedang macam mana Ustaz? Wallahu ta'ala alam. Kita pun tak tahu pedang macam mana malaikat pegang. Kita pun tak tahu pedang jenis macam mana. Ia pun berhenti di luar negeri Madinah itu dan keluar kepada seorang laki-laki pada hari itu dari negeri Madinah. Dan laki-laki itu pun daripada sebaik-baik lelaki dan sehabis-habis soleh dan takwa kepada Allah. Bila dilihatnya Dajjal itu ada berhenti di luar Madinah itu, ia pun berkata kepadanya, "Hai Dajjal, aku naik saksi bahawasanya engkau itu Dajjal yang diceritakan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah diberinya ingat akan kami." Maka berkata Dajjal kepadanya, "Hai laki-laki, hendaklah taat engkau akan daku pada barang yang apa yang aku suruh kamu dengan dia, ataupun aku belah akan dikau dengan belah dua." Bila didengar oleh laki-laki itu lalu berseraya ia, "Hai sekalian manusia, inilah ia Dajjal yang pembohong." Bila didengar oleh Dajjal akan katanya yang demikian itu, lalu berkata ia kepada segala orang-orangnya, "Apa fikir sekalian kamu jika aku bunuh akan orang yang bantah suruhku ini, kemudian aku hidupkan pula? Adakah syak sekalian kamu pada pekerjaan yang aku katakan diriku Tuhan itu?" Jawab orang-orang ikutan, "Tiada kami syak, bahkan bertambah-tambah yakin kami." Nampak ni tuan-tuan, termakan habis dengan dakwah Dajjal ni, sampai Dajjal cakap semua dia follow habis rapat. Dia follow rapat habis apa yang Dajjal cakap ni, walaupun ada lelaki yang bertakwa keluar daripada Madinah Al-Munawwarah tu, dia kata apa? "Aku naik saksi bahawasanya engkau adalah Dajjal. Aku ni orang yang beriman, aku orang yang bertakwa, aku tahu kau memang betul-betul Dajjal." Lalu dia buat announcement kepada masyarakat umum ketika itu. Dia kata, "Inilah Dajjal kaki pembohong." Dajjal balas balik. Dia kata apa? "Kamu nak tahu tak? Sesungguhnya kamu kena beriman kepada aku. Ampun boleh tengok aku ni," dia kata. Dajjal kata, "Kamu boleh tengok aku boleh bunuh dan aku boleh menghidupkan manusia dan boleh mematikan manusia. Aku boleh bunuh orang lelaki ni." Dia kata macam tu. First time dia keluar perkataan tu tuan-tuan. Maka yakin habis manusia kepada Dajjal di atas percakapan dia ni. Maka Dajjal itu pun lalu membunuhnya, kemudian dihidupkan pula. Itulah yang disabdakan oleh Nabi SAW yang demikian ini. Sabdanya, kata Nabi, "Kemudian daripada turun singgah Dajjal itu di luar Madinah, ia pun menyeru seorang laki-laki yang muda yang cukup penuh mudanya, disuruhnya mengaku akan dia Tuhan. Maka laki-laki yang muda itu pun enggan akan suruhnya. Maka Dajjal itu pun memancung akan dia dengan pedang. Lalu dikeratnya akan dia kerat dua sampai jadi mati laki-laki muda itu.
Kemudian disuruhnya orang-orang muda yang mati itu, disuruhnya bangkit, lalu bangkit hidup ia dengan seketika itu. Dipanggilnya datang kepadanya, maka orang muda itu pun datang dengan berseri-seri rupanya, mukanya hal keadaan tertawa-tertawa. Kemudian berkata lagi Dajjal itu kepadanya. Ini tuan-tuan tengok. First time dia bunuh orang. Dia nak bagi tahu dakwah penipuan dia itu bahwasanya dia boleh hidup dan boleh mematikan orang. Dia boleh matikan orang bukan dengan kuasanya, tetapi dengan pedang. Dia bunuh. Dia bukan mematikan dengan mencabut nyawa, bukan mencabut roh daripada orang tersebut. Cuma dalam keadaan membunuh manusia itu dengan perbuatan dia. Allah Subhanahu Wa Taala mematikan manusia macam mana? Dengan memutuskan roh daripada jasad manusia. Begitu keadaan. Malaikat maut ni pun tuan-tuan bukan mematikan manusia. Tak. Tuan-tuan jangan fikir malaikat maut ni mematikan manusia. Tak. Dia hanya disuruh oleh Allah SWT untuk pergi ambil nyawa manusia tu. Allah sendiri yang mematikan manusia. Macam kita duduk tidur. Kita duduk tidur. Di mana? Di rumah. Bukan tidur di surau. Dia tidur di rumah. Kita tidur di rumah. Kita tidur di rumah tu, roh kita keluar. Allah yang mengeluarkan roh kita. Dia boleh tak dia kata apa? Jangan datangkan balik dah roh tu kepada jasad manusia tu. Boleh tak dia kata itu? Boleh. Maknanya mati selama-lamanya. Kalau dia kata pulangkan balik roh kepada Muhammad Naim bin Ahmad, maka roh tu pun masuk balik, tuan-tuan. Maka hidup boleh mai kuliah pagi ni, tuan-tuan. Kalau dia kata Haji Ismail roh tangguh sat, simpan 3 hari. 3 hari, tuan-tuan. Koma lah kita 3 hari, tuan-tuan. Koma. Kan? Jadi dalam keadaan tersebut kita pun tak sedar diri dah, kita pun tak sedar dah. Tak sedar dah. Tiba-tiba 3 hari hidup balik. Lain macam ni. Doktor main check dia kata nadi hidup lagi. Nadi hidup lagi, dia tak mati ni. Dia ada ni, tapi roh tak sampai lagi kat dia ni. Punya doa seakan tuan-tuan panggil ustaz besar-besar semua main doa ni tuan-tuan, tak jadi juga. 3 hari Allah kata aku tangguh. Allah boleh buat tak? Boleh. Cuma Dajjal ni, dia bunuh orang, dia matikan orang dengan membunuh. Tuan-tuan. Dia bukan mematikan orang dengan mencabut nyawa dan mencabut roh daripada jasad manusia. Itu kriteria dia. Maka dia kata pula kepada lelaki itu. Dia kata apa? Kemudian disuruhnya orang muda itu. Kemudian berkata lagi Dajjal itu kepadanya, hai laki-laki, percayakah tidak kamu akan daku? Maka jawab laki-laki itu, demi Allah, tidak ada engkau itu lebih pandai daripada aku pada hari ini. Kemudian berkata ia, hai sekalian manusia, tiada terbunuhnya seorang pun kemudian daripada aku. Ini, hai sekalian manusia, inilah Dajjal yang pembohong itu. Siapa taat akan dia, maka ia berkekalan di dalam neraka. Dan siapa tiada menurut akan dia, maka iaitu berkekalanlah ia tinggal di dalam syurga Allah. Budak tu sendiri dia jadi bahan, kan? Budak tu jadi bahan uji. Budak tu jadi bahan cerita. Maka ketika dia dimatikan oleh Dajjal tersebut dengan izin Allah, maka dia dalam keadaan kemudian dihidupkan semula. Dia hidup tu, dia declare sekali lagi. Dia kata Dajjal ni kaki pembohong. Siapa ikut dia, kekallah dia di dalam neraka. Siapa yang tak ikut dia, kekallah dia di dalam syurga Allah SWT. Dia declare sekali lagi, tuan-tuan. Masalah, Nabi Allah Isa turun ke bumi Allah. Cerita ni, tuan-tuan, kita akan baca, tuan-tuan. Sikit lagi. Boleh, sambung sikit lagi. Tuan-tuan nyenyak tidur, tuan-tuan. Tak tidur. Kami duduk parti bawah ni, Ustaz. Takut cerita ni, Ustaz. Takut tak apa. Tuan-tuan yang dikasih sekalian. Masalah Nabi Allah Isa turun ke bumi. Nabi Allah Isa turun ke bumi di mana, tuan-tuan? Di mana? Di Syria, tuan-tuan. Syria. Syria ni di mana? Di Syam. Syam tu di mana? Syria. Syria ni ada satu masjid. Kalau tuan-tuan sempat sampai, saya pernah sampai tempat ni, tuan-tuan. Tempat yang dikatakan Nabi Allah Isa turun. Tuan-tuan pergi satu masjid di Syria ni, tuan-tuan. Saya tak ingat Masjid Umawi, tak silap saya, masjid apa. Dia ada 2 menara. Satu menara yang original, satu menara yang dibuat oleh orang Kristian, tuan-tuan. Orang Kristian kata menara ni yang Nabi Isa akan turun. Islam kita kata menara ni, yang betulnya menara ni. Dia ada 2 menara. Atas, dia macam membar juga kan, tapi tinggi. Orang panggil menara lah.
Menara belah kiri, menara belah kanan. Nabi Allah Isa akan turun di situ. Cuba tengok. Bila Nabi Allah Isa turun, sesungguhnya telah diterangkan di atas tadi akan Dajjal itu sudahlah tiada berlaku kehendak kepada laki-laki itu. Ia pun hendak membunuh tetapi tidak terbunuhnya. Kemudian ditinggalkannya terus ia masuk ke dalam negeri Syam. Negeri Syam tadi di mana kita sebut? Syria. Sabda Nabi SAW. Nabi kata apa? Fabainama huwa kazalik iz habata Isa bin Maryam alaihi salam bisyarqi Dimashqa indal manarah al-bayda baina mahrudatain wadi'an yadaihi ala ajnihatin limaskin idza ta'ta'a ra'sahu qatar wa idza rafa'ahu tahadhara minhu jumazun kallu'lu' wa la yajid riha nafsihi ya'ni ahadan illa mat wa rihu nafsihi muntaha basarih. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba tuan-tuan tengok Nabi Isa punya apa? Kita panggil perwatakan waktu dia turun ni, macam mana keadaan dia. Handsome kan tak handsome? Rambut dia macam mana? Wajah dia macam mana? Ni diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ditinggalkan terus, maka ia masuk ke negeri Syam. Sabda Nabi, maka di dalam antara Dajjal itu menyeru ke sana kemari di dalam negeri Syam. Tiba-tiba turun Nabi Allah Isa AS ke bumi tersebut. Di tempat sebelah timur negeri Dimash. Dimash ni Damsyik, tuan-tuan. Kita panggil, orang Melayu panggil Damsyik. Orang Arab dia panggil Dimashq. Dimash ni maksudnya ibu negeri Syam. Iaitu ibu bagi negeri Syam di sisi menara Al-Bayda, iaitu menara masjid di sebelah timur negeri Dimash itu. Turunnya dengan memakai dua kain yang bercelup warsun dan za'faran. Hal keadaan meletakkan dua tangannya di atas sayap dua malaikat yang membawa ia turun itu. Sangatlah berseri-seri rupanya. Apabila menunduk ia akan kepalanya, menitik rupanya peluhnya. Dan apabila diangkat kepalanya, turun daripadanya seperti rupa mutiara, yakni turun rupa peluhnya, berbiji-biji rupa mutiaranya. Masya Allah ni tuan-tuan. Ini keadaan Nabi Allah Isa AS yang hadis Nabi sebut keadaan yang macam tu. Dia turun di menara dalam keadaan rambutnya dalam keadaan basah. Basah tu basah apa? Basah peluh dia, tuan-tuan. Peluh dia ni wangi, tuan-tuan. Cuba tengok. Nabi Allah Isa membunuh kafir dengan nafasnya. Dengan nafas dia, ya tuan-tuan. Dia tak gaduh nak pergi ambil panah, nak pergi aim, bunuh, tak ada. Dia tak gaduh nak pergi ambil M203 nak pergi bunuh orang tu, tak ada. Dia nak pergi ambil RPG nak bunuh orang, tak ada. Dia bukan jenis itu, tuan-tuan. Jenis itu dah habis dah zaman tu. Nabi Allah Isa membunuh dengan nafasnya, iaitu tak sekala turun Nabi Allah Isa ke bumi, ia pun memerangi kafir dan menjadi pemerintah am di bumi ini. Waktu tu Nabi Allah Isa dia menjadi pemerintah di bumi ini. Tak ada orang yang lebih berkuasa daripada dia. Dia saja yang berkuasa ketika itu, tuan-tuan. Ada orang tanya, Ustaz, dia turun tu dia bawa syariat lain ke? Ataupun dia bawa cara dia ke? Ataupun macam mana? Dia turun tu dia meneruskan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia takkan bawa syariat dia. Dia hanya follow apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, tuan-tuan. Dia tak buat syariat lain. Dia tak ikut cara lain. Dia ikut cara Al-Quran, cara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak buat undang-undang baru. Itu Nabi Allah Isa alaihi salam. Maka di antara Dajjal itu, mana ni? Iaitu tak sekala turun Nabi Allah Isa AS ke bumi, ia pun memerangi kafir dan menjadi pemerintah am di bumi ini, membuang segala mungkar dan mengembangkan segala yang ma'ruf. Maka berperang ia dengan segala kafir itu sangatlah besar balanya atas kafir, iaitu tiada dapat mereka itu mencium nafas Nabi Isa melainkan mati. Dapat bau saja Nabi Allah Isa ni mati, orang kafir. Orang Islam dapat bau Nabi Allah Isa AS hidup segar bugar, tuan-tuan. Hidup dengan bersemangat dengan kedatangan Nabi Allah Isa AS. Tetapi orang kafir dapat bau saja nafas daripada Nabi Allah Isa AS, mati habis belakang, tuan-tuan. Mati macam tu ya.
Itulah yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW, dan tiada dihadapi angin, tiada didapati angin nafasnya, yakni seorang daripada kafir yang terciumnya melainkan mati ia. Maka jadilah Nabi Isa memerangi kafir itu dengan nafasnya, dan bermula angin nafasnya jauh perginya, iaitu pada penghabisannya pemandangannya. Maknanya jauh mata memandang. Nafasnya itu dapat dihidu, jauh mata memandang. Tuan-tuan. Boleh bayang tuan-tuan? Kita nafas kita tak boleh sampai tahap itu tuan-tuan. Nafas kita semayang ni, orang sebelah pun kadang-kadang tak bau. Tak bau tu sebab tak makan benda-benda yang makruh tuan-tuan. Kalau bau pun bau lah. Kan? Kalau tak bau, tak bau lah. Kan? Kita orang sebelah semayang relax lah. Sebab kita dah clear dah sebelum kita mai. Jadi tak bau lah. Tapi Nabi Allah Isa AS, nafasnya dapat dihidu sejauh mata memandang. Memang jauh sungguh tuan-tuan. Jadi begitu keadaannya. Maka dalam keadaan tersebut, dan bermula angin nafasnya jauh perginya, iaitu pada penghabisan pemandangan, dan segala kafir banyak jadi ikutan Dajjal pada masa itu. Masalah, Nabi Allah Isa membunuh Dajjal. Kemudian daripada sudah turun Nabi Allah Isa ke bumi ini, ia pun mau membunuh Dajjal itu. Lalu ia pun mencarinya, sebagaimana sabda Nabi SAW. Sabdanya, maka mencari Nabi Allah Isa AS akan Dajjal itu, dan diturutnya dari belakangnya hingga terjumpanya Dajjal itu pada satu kampung hampir dengan negeri Baitul Muqaddis. Cari tuan-tuan, cari tak cukup tanah kan Dajjal ni. Cari sungguh. Cari sungguh-sungguh ni tuan-tuan, tengok-tengok dekat dengan Baitul Maqdis dia duduk. Dekat berhampiran dengan Baitul Maqdis dia duduk. Sedang menyesatkan orang, dia duduk sesatkan orang di sekitar Baitul Maqdis tu. Dia duduk sesatkan orang. Nama kampung itu Babul Laham, nama dia. Apakala dilihatnya Nabi Isa AS, takutlah ia langsung lari, maka diusir akan dia oleh Nabi Allah Isa AS, didapatinya langsung dibunuhnya serta-merta. Kata An-Nawas bin Sam'an, telah bersabda Nabi SAW lagi, maka tinggal Nabi Isa duduk di bumi menjalankan sebagaimana jalannya Rasulullah SAW. Dan pergi ia kepada kaum-kaum Islam yang belum sampai Dajjal itu kepadanya, menyapu muka mereka itu, mengambil berkat dan menetapkan hati mereka itu daripada sangat takut daripada fitnah Dajjal itu, dan menyebarkan kepada mereka itu akan segala darjat syurga, di dalam turunnya pula wahyu Allah kepadanya. Ini tuan-tuan. Maka Dajjal dah habis apa semua, maka Nabi Allah Isa dia pergi cari orang-orang semua, dia pergi cari orang-orang Islam. Yang duk takut tak habis lagi ni tuan-tuan, yang tak tahu berita kata Dajjal ni dah mati, semua ni pakat duk takut lagi ni tuan-tuan. Nabi Allah Isa pergi cari seorang-seorang ni. Dia pergi cari, dia buat apa? Dia pergi sapu muka habis semua. Dia pergi sapu muka habis. Dia pergi sapu muka habis. Supaya apa? Supaya tenang dan diberi berita gembira. Kamu ni ahli syurga semua ni. Kamu ni sebab tak percaya dengan Dajjal, kamu ni tak percaya dengan kata-katanya, kamu semua ni ahli syurga. Kata Nabi Allah Isa AS kepada orang-orang Islam yang dijumpainya ketika itu tuan-tuan. Begitulah keadaan Nabi Allah Isa AS dalam keadaan dia bertemu dan dia turun, dan motif-motifnya apabila dia turun, dia buat kerja-kerja yang seperti mana kerja Nabi Muhammad SAW, dan dia tidak akan membawa syariat yang lain yang ada pada dirinya, tetapi hanya yang dibawa ialah syariat Nabi Muhammad SAW. Masalah Ya'juj dan Ma'juj dizahirkan Allah Ta'ala ini bulan depan tuan-tuan. Habis cerita Dajjal, dia dah tak boleh nak pedajai kita dah tuan-tuan. Habis dah cerita dah. Bulan depan kita cerita Ya'juj dan Ma'juj pula ni tuan-tuan. Yang ni lagi bahaya tuan-tuan. Yang ni lagi haru biru. Yang ni dia sapu habis. Apa yang ada depannya habis, dia sapu habis. Yang tu kita cerita bila? Bulan depan insya-Allah. Panjang umur, kita jumpa bulan depan insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa itu saja pada pagi ini yang boleh kita ambil pengajaran dan boleh mengambil istifadah. Mudah-mudahan kita buat persiapan untuk kita tidak bersedia apa-apa benda yang akan berlaku, yang akan didatangkan Allah SWT kepada kita sekalian. Wallahu ta'ala alam. Jom kita baca doa. Kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain.
Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, wahai Allah, apalah kiranya anugerahkan kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit buat diri kami serta seluruh sisi keluarga kami. Bahkan dikurniakan kepada kami keampunan-Mu, keridaan-Mu, kasih sayang-Mu yang berterusan kepada kami di dunia hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, hindarkan kami daripada fitnah Dajjal di atas muka bumi-Mu ini, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, peliharalah anak-anak kami dan keturunan kami daripada terkena fitnahnya Dajjal itu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kami husnul khatimah di akhir hayat kami nanti, wahai Allah. Anugerahkan kami untuk sempat menyebut kalimah-Mu, la ilaha illallah, sebelum nyawa kami berpisah daripada jasad kami ini, wahai Allah. Anugerahkan kami juga, wahai Allah, agar dibebaskan kami daripada kesengsaraan dan azab di alam kubur dan di alam mahsyar-Mu nanti, wahai Allah. Dan anugerahkanlah kepada kami dengan anugerah yang hebat, iaitu kami dimasukkan ke dalam syurga-syurga-Mu tanpa dihisap segala amalan kami, wahai Allah. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kesihatan, keafiatan, keberkatan dan kemuliaan serta dipermudahkan urusan dunia dan akhirat, khususnya kepada seluruh jemaah surau Nurul Ikhlas ini, wahai Allah. Mudah-mudahan mereka istiqamah beribadah kepadamu hingga ke akhir hayat mereka, wahai Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. wabarakatuh.